satu lagi nama iaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman ni, kenapa namanya Ummu Aiman? Disebutkan dalam hadis ini tentang salah seorang juga yang bertanggungjawab mengasuh Nabi, ialah namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ni perempuan, iaitu Ummu, ibu, Aiman anak kepada ibu kepada Aiman. Aiman ni nama lelaki, iaitu Ummu Aiman ni asalnya disebutkan di akhir hadis tadi adalah hamba kepada bapa Nabi, iaitu Abdullah. Abdullah ada seorang hamba perempuan yang namanya Barakah. Nama Ummu Aiman ni asalnya namanya Barakah, berkat. Kalau kita nampak ada orang tulis nama restoran berkat, berkat tu betul lah barakah bahasa Arab, barakafta. Tapi ada jumpa nanti, kalau kita jumpa ada orang salah tulis nama, dia tulis barakah. Barakah lain maksudnya, barakah maksudnya kilat. Jadi orang fikir restoran tu berkat, restoran tu barakah tu kilat, sepantas kilat kalilah mungkin servisnya. Jadi dalam bahasa Arab beza barakah, qaf dengan kaf lain. Barakah iaitu berkat, barakah, barakah adalah kilat. Barik, al-barik tu barak adalah kilat. Kalau kita baca sirah, al-buraq, kuda yang terbang laju tu buraq, laju sepantas kilat, al-buraq. Jadi dalam bahasa Arab kalau silap pilih nama, walaupun ejaannya Rumi pun, tapi kalau bunyinya lain dalam bahasa Arab lain maksudnya. Jadi dalam hadis ini disebutkan Ummu Aiman ni asal namanya Barakah, hamba kepada Abdullah. Kemudian apabila Abdullah meninggal, Ummu Aiman masih lagi hamba, duduklah bersama dengan Aminah. Aminah ibu Nabi. Jadi apabila Aminah bawa Ummu Aiman untuk melawat pusara suaminya tadi, bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah pula meninggal dunia. Jadi nama ibu Nabi ni memang dalam hadis Aminah, Aminatun, iaitu orang yang aman ataupun sejahtera. Apabila meninggal ya Aminah, maka Ummu Aiman ni yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Barakah tadi. Dan jagalah dia Nabi, disebutkan hadinatun dalam bahasa Arab. Hadinah tu hadanah lah, iaitu menjaga Nabi dan merawat Nabi, memelihara Nabi. Tapi bukan menyusukan Nabi. Menyusukan Nabi ada dua orang lagi yang terkenal, iaitu Suwaibah dengan Halimatus Sa'diyah. Dua ni memang penyusu Nabi. Jadi kemudian Ummu Aiman ni, masih lagi kisah Ummu Aiman, apabila Nabi berkahwin dengan Khadijah lalu dimerdekakan. Nabi merdekakan Ummu Aiman, lalu Ummu Aiman ini menjadi merdeka dan dia berkahwin dengan namanya Ubaid bin Zaid. Dan Ubaid bin Zaid ini pula, mereka apabila kahwin dapat anak, dan anak itulah namanya Aiman. Jadi namalah Ummu Aiman, ibu kepada si Aiman. Kemudian Nabi kahwinkan pula selepasnya dengan namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni kita kenal dan dianggap sebagai anaknya juga. Sampai orang Arab kata Zaid ni bin Muhammad. Jadi Nabi suruh nama anak angkat bin Muhammad. Jadi masih sebut nama asalnya Zaid bin Harisah. Lalu itulah yang Nabi suruh kahwin, Zaid bin Harisah kahwin dengan Ummu Aiman. Barulah lahir seorang lagi pahlawan yang umurnya 17 tahun sudah jadi panglima, namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itulah yang disebut dalam hadis ini emak Usamah bin Zaid, iaitu Ummu Aiman. Kemudian Ummu Aiman ni apabila Nabi meninggal dunia, dia pun meninggal dunia setelah 5 bulan atau 6 bulan. Sama macam Fatimah anak Nabi SAW, usia apabila dia meninggal. Tapi Ummu Aiman ni tua lah sudah. Apabila sudah Nabi meninggal, Abu Bakar dengan Umar melawat. Mereka lawatlah sebab kedudukan Ummu Aiman ni sangat mulia di dalam Islam. Dan mereka menangis, mereka menceritakan kepada Ummu Aiman bahawa sudah hilang kebaikan di bumi Madinah ni sebab Nabi sudah meninggal. Ummu Aiman kata bukannya kebaikan yang hilang, tetapi kita rasa sangat kecewa apabila sudah tidak ada wahyu lagi turun sesudah Nabi SAW wafat. Lalu mereka menangis bersama-sama kerana apabila Nabi wafat,
wahyu pun tak turunlah, sebab habis sudah nabi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi